Selamat petang murid-murid. Hari ini kita akan teruskan kita punya topik elektrik. Minggu lepas murid-murid dah belajar pasal membina litar elektrik yang lengkap. Okey. Sebelum kita meneruskan, ini merupakan contoh yang cikgu dah ajar minggu lepas. Okey, sebelum kita teruskan ke subtopik seterusnya, cikgu nak tunjuk dulu cara untuk membina litar yang online yang cikgu minta murid-murid buat. Okey. Yang ni ialah website yang cikgu bagi. Okey, kita akan buat sama-sama. Sebab murid-murid dah buat minggu lepas, cikgu akan tunjuk macam mana kita buat. Okey, kita dah masuk ke sini. Kita akan pilih intro. Okey, dia ada di sebelah kiri tersebut ada wire, ada bateri, ada mentol dan ada switch. Okey, apa yang kita akan guna ialah kita akan guna mentol. Okey, kalau murid-murid perasan, mentol ni ada dua terminal, satu terminal positif dan satu terminal negatif. Kedua-dua terminal ni boleh digunakan. Okey, kita ada juga bateri. Okey, bateri dia ada satu terminal yang ada terkeluar sikit tu ialah terminal positif, yang belakang tu yang warna hitam tu negatif. Okey, kita akan guna juga switch. Okey. Cara paling simple untuk kita sambungkan, kita sambung macam ni. Okey, lepas tu kita guna wire untuk sambungkan semua peralatan ini. Okey, sambungkan. Okey, terus sambungkan. Okey. Sekarang kalau murid-murid perasan, inilah litar yang lengkap tetapi cikgu tutupkan switch dia. Switch dia tertutup. Terbuka. Okey. Kalau kita tutupkan switch dia, mentol akan nyala. Okey, bermakna litar ini telah lengkap. Tadi litar lengkap tetapi kita terbuka switch dia. Okey, sekarang kita tutup switch dia, dia akan lengkap dan ada elektrik masuk ke mentol dan mentol akan menyala. Okey, cikgu perasan minggu lepas ada yang tidak berjaya. Okey, kenapa tidak berjaya? Kita akan bincangkan di subtopik seterusnya. Okey, kalau kita buka dia balik, lampu tu tak akan nyala. Okey, kita akan sambung subtopik kita. Subtopik yang seterusnya. Okey, kita akan sambung subtopik yang seterusnya. Okey, semasa kita menjalankan eksperimen atau kita punya membina litar elektrik ini, ada kadang-kadang mentol tu tidak menyala walaupun kita dah membina litar elektrik tersebut dengan betul. Okey, kita tengok pada gambar pertama. Okey. Gambar pertama, murid perempuan itu berkata, "Wah, mentol saya menyala." Okey. Dan kita baca pula yang kedua. Okey, murid lelaki kedua. Okey, mengapa mentol saya tidak menyala? Okey, yang ketiga murid yang ketiga dia sedang cuba untuk menyalakan mentol. Okey, kalau kita tengok di sini, ketiga-tiganya dia membina litar dengan lengkap. Okey, membina litar elektrik dengan lengkap. Tetapi kenapa hanya murid perempuan ini sahaja yang menyala, mentolnya menyala, yang dua lagi ni tak menyala? Kenapa agak-agaknya? Okey. Selepas itu dia murid-murid ini bertanya kepada cikgunya. Okey,
Mengapa mentor saya juga tidak menyala, cikgu? Okey. Cikgunya jawab, okey. Terdapat banyak kemungkinan punca mentor tidak menyala. Okey. Okey. Kita baca yang bawah ini. Okey. Punca mentor tidak menyala dalam sesuatu lita lengkap adalah kerana suis terbuka. Ingat lagi cikgu kata suis dia terbuka dan mentor takkan nyala. Kedua, satu, suis terbuka. Kedua, sel kering kekurangan tenaga. Iaitu bateri kita dah nak habis elektrik dah. Okey. Atau kita kata sel kering kekurangan tenaga. Satu lagi kemungkinan ialah mentor rosak. Okey. 3 kemungkinan ini menyebabkan kita punya lita tersebut mentor pada lita tersebut tidak menyala. Okey, ada juga kemungkinan lain selain daripada yang 3 ini. Inilah punca utamalah kalau kita nak kaji. Okey. Oleh itu, sebab dia kata murid tersebut dia fikir mungkin dia punya mentor ni rosak kot. Okey. Kemudian murid tersebut nama dia Kugan ni memeriksa dia punya mentor. Kemudian dia tukarkan mentor yang baru. Okey, Kugan ni menukarkan mentor baru tetapi mentor masih menyala. Tidak menyala. Pelik kan? Okey. Kalau kita tengok sini, okey, sebelum Kugan kemudian Kugan pula dia menukar sel kering yang baru. Sebab tadi cikgu ada kata ada 3 kemungkinan. Satu, mentor rosak. Kedua, sel kering. Satu lagi suis terbuka. Okey. Kemudian dia tukarkan sel kering yang baru, iaitu bateri barulah. Bateri yang lama tu dia keluarkan daripada pemegang bateri dan dia tukarkan bateri baru. Okey. Kemudian apa yang terjadi? Mentor Kugan ni masih tak menyala. Okey. Kalau kita tengok sini, walaupun dia dah tukar mentor baru, dia tukar sel kering baru, tetapi masih tidak menyala. Okey, agak-agak apa sebabnya mentor itu masih tidak menyala? Okey, ada lagi faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan mentor di lita yang lengkap tidak menyala. Selain daripada dia yang 3 tadi. Okey, kita tengok lagi. Okey, di sini cikgunya ada memberi penerangan. Okey, kita baca sama-sama. Okey, murid-murid, selain itu pemasangan mentor pada pemegang yang tidak ketat. Contohnya murid dah pasang mentor tersebut pada pemegang, tetapi dia tidak pasang dengan ketat dan tidak menyentuh dia punya bawah pemegang, dan ini menyebabkan elektrik tidak boleh mengalir dan mentor tak akan menyala. Kemudian ada lagi penyambungan wire pada komponen elektrik komponen yang tidak betul juga menyebabkan mentor tidak menyala. Kadang-kadang murid-murid pasang wire tersebut tidak betul, di mana dia punya klip wire tersebut klip di tempat yang salah. Oleh itu dia boleh menyebabkan mentor tidak menyala juga. Okey, sekarang murid-murid dah belajar kenapa mentor boleh tidak menyala dalam lita yang lengkap walaupun kita dah pasang dengan urutan yang betul. Okey. Satu tadi, suis terbuka. Kedua,
sel kering kekurangan tenaga. Ketiga, mentor rosak. Keempat, pemasangan mentor pada pemegang ni tidak ketat. Kelima, penyambungan wire pada komponen ni tidak betul. Okey. Sekian. Sebelum cikgu lupa, kita akan buat buku ni pada muka surat 49 dan 50. Okey, 49 dan 50 pada buku ni. Okey, sekian pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid boleh memahami apa yang cikgu ajar hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis.